Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung yang tadi. Tak cukup lagi 30 ni, tapi tak apa, cikgu share je lah. Okey, kita sambung. Soalan nombor 4 tadi tak? Ada lagi tak nak join ni? Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni bab sabun. Okey. So kita tengok dululah soalan tu. Surajah 4.1. Okey, dengar tak? Dengar suara cikgu tak? Dengar tak? Dengar? Respon sikit. Dengar? Okey, dengar. Bagai. So nombor 4 tu dikata rajah 4.1 di bawah menunjukkan susunan radas untuk menyediakan sabun. Okey, so sabun kita kena ada minyak sawit dengan larutan lah. Kena ada bahan utama dia. Kemudian tambahkan isolen dengan natrium klorida. Natrium klorida ni pun ada fungsi dia ni. Fungsi natrium klorida. So, bila kita sejukkan, kita akan dapat sabun tu lah. Okey, namakan proses penyediaan sabun. Proses penyediaan sabun. Saponifikasi. Ejaan mesti betul. Salah eja salah. Saponifikasi. Ataupun saponification. Macam mana aja saponification? Dalam ni ada tak? Dalam dia punya skema dia tu. Saponification ataupun saponifikasi. Mesti betul ejaan. Macam mana aja? Saponification. Satu markah. Salah aja salah. Sebab dia ni istilah kan? Istilah. Okey. Kemudian yang larutan S, tengok S. Mana S? Ni larutan S ni apa? Larutan S. Apa? S. Natrium hidroksida. Lagi ada jawapan lain? Natrium hidroksida. Tapi tidak lengkap tu. Kalau awak jawab natrium hidroksida saja tidak lengkap. Belum dapat markah lagi tu. Kalau awak jawab natrium hidroksida sahaja. Dia mesti larutan natrium hidroksida pekat ataupun concentrated sodium hydroxide solution mesti ada pekat ni mesti ada. Dia 5 molar. 5.0 molar. Mesti ada pekat. Tak ada pekat salah. Kalau awak jawab natrium hidroksida saja kurang tepat. Tak dapat satu markah. Okey. So yang ketiga, nyatakan tujuan menambahkan larutan natrium klorida kepada campuran dalam eksperimen itu. Okey, apa tujuan natrium klorida? Yakni aras pengetahuan. Yang ni pun pengetahuan. Mengingat sahaja ni. Kalau awak ingat, insya-Allah awak boleh jawab. Kalau tak ingat memang innalillah lah. Tak boleh jawab lah. Okey. So tu jawapan dia. Ni. Tujuan menambahkan larutan natrium klorida. Awak highlight kan ni. Highlight. Guna highlight. Ada highlight kan? Highlight. Tujuan menambahkan larutan natrium klorida. So to lower the solubility of soap ataupun untuk mengurangkan ketelarutan sabun. Ataupun awak boleh jawab juga untuk memendakkan sabun. Sebab sabun kan garam natrium palmitat. Natrium palmitat, sodium palmitik, sabun. Semua garam natrium larut. Jadi masa awak nak sediakan sabun tu adalah garam terlarutkan. Jadi dia akan larut dalam air. Kita nak sabun yang dalam bentuk pepejal, so kita tambahkan natrium klorida. So tujuan dia
untuk mengurangkan keterlarutan sabun ataupun untuk memendakkan sabun supaya kita dapat sabun tokoh lah ataupun dalam bentuk berpejar. Okey, seterusnya. Nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan struktur 1 anion. Anion sabun. Anion dah. Anion. Dia bahagian anion ni ada ekor dengan kepala dia tu lah. Bahagian X, bahagian Y. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan bahagian manakah yang larut dalam grease. So sabun ni awak kena ingat. Bahagian anion sabun sahaja yang berfungsi sebagai ejen pencuci. Ion tak lah. Ion natrium ke, kalium ke, tu ion yang positif. Tu ion tidak bertindak sebagai ejen pencuci. Yang bertindak sebagai ejen pencuci ataupun ejen pembersih adalah bahagian anion sabun sahaja. Yang mana dia ada bahagian ekor dan bahagian kepala. Ni ulang balik dah ni. Bahagian ekor ni ada bahagian hidrofobik dan ada bahagian hidrofilik. Jadi awak kena ingatlah yang mana yang larut dalam air. Kalau yang larut dalam air tu hidrofilik ataupun dia cinta air. Hidrofilik, feeling terhadap air. Kalau hidrofobik, dia fobia terhadap air. Dia tak larut dalam air tapi dia larut dalam grease. So yang larut dalam grease adalah bahagian kepala ni, hidrofobik. Hidrofilik tu feeling ke air, hidrofilik. Ada feel ke air, cintakan air. So dia larut dalam air. Okey, soalan. Nyatakan bahagian manakah yang larut dalam grease. So bahagian Y lah. Bahagian Y. Larut dalam grease. Dia tak larut dalam air. Hidrofobik tak? Bahagian hidrofobik kepala tu. Okey, apabila sabun digunakan untuk mencuci pakaian menggunakan air laut, kekat terbentuk. Apakah maksud kekat? Apakah maksud kekat? Scum. Ni pun arah pengetahuan juga. Okey. Saya tunjuklah dia punya ni. Dia punya skema dia. Okey. Ni. So kekat dia kata insoluble salt ataupun precipitate form when salt react with hot water ataupun dia react dengan kalsium ion ataupun dia react dengan magnesium ion. Ataupun dia jawab tu magnesium stearate ataupun kalsium stearate. Magnesium stearate ataupun kalsium stearate. Terbalik ni duduk kok ni. Okey. Ataupun awak jawab garam tak larut ataupun mendakan terbentuk apabila sabun bertindak balas dengan air yang ada ion kalsium ataupun ion magnesium. So kekat itu adalah garam tak larut, garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan. Ataupun insoluble salt. So satu markah ni. Markah ni. Okey, garam tak terlarutkan ataupun mendakan yang terbentuk apabila sabun bertindak balas dengan air ataupun ion kalsium ataupun ion magnesium. Okey, yang kedua, nyatakan namakan satu ion dalam air laut yang menyebabkan pembentukan kekat. Yang awak belajar ada dua. Dia nak satu sahaja. Jadi namakan satu sahaja. Contohnya ion magnesium. Dia nak nama, kena tulis nama, jangan bagi formula. Jangan pula awak bagi Mg2 positif. Salah lah. Itu formula ion. Dia bukan nak formula ion, dia nak nama. Jadi kena tulis dengan lengkap nama. Ion magnesium. Ataupun awak boleh jawab mesti ada yang nak masuk ni. Ataupun awak boleh jawab atau ion kalsium. Jangan bagi formula ion bagi nama penuh ni. Bagi nak nama. Okey. Seterusnya. Sekejap, cikgu buka je. Ada lagi tak nak masuk? 28 dah. Okey, syarah dan ni mendakkan putih garam tak terlarutkan ni kena ni lagi lah ni. Kena lengkapkan lagi. Kalsium, magnesium, ion kalsium. Okey. So, seterusnya C. Okey, C ni pun kadang-kadang kita tak baca pun. Kita tak baca, kita tak hafal pun. Tapi kalau bab ni awak boleh tengok video YouTube yang cikgu share lama dulu yang budak sesma. Nak kata lama pun tak lama sangat.
dalam 2-3 minggu lepas ke ada budak sesama dia share bab ni lah. Alloy semua tu. Dalam YouTube dia buat dengan cikgu dia tu. Tapi student dia buat, bukan cikgu yang buat. Dia buat PowerPoint. Awak boleh tengok tu. Awak cari balik lah cikgu guru dalam guru awak Victorious tu. Okey, yang C, kaca dan seramik digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Namakan bahan kimia yang menjadi bahan utama dalam kaca dan seramik. Bahan utama dalam kaca. Apa? Bahan utama dalam kaca. Cik respon. Silikon, silika, silikon. Okey. So, kita tengok lah. Ni. Bukan silikon saja, dia silikon dioksida. Ada juga yang jawab silika. Silika tu dia bukan nama bahan kimia lagi tu. Betul silika tu, tapi bukan nama ni. Sebab dia nak namakan bahan kimia, kena namakan bahan kimia. Gitu. Ni. Ni. Silika tak boleh lah silika. Kalau silikon memang salah lah kalau silikon. Dia silikon dioksida, namakan ataupun SiO2. Silikon dioksida. Dia punya formula kimia SiO2. Tapi sebab dia nak nama, tulis nama lah. Okey, yang kedua, nyatakan 2 alasan mengapa kaca digunakan sebagai radas makmal. Bukannya logam. Kenapa kaca digunakan? Bukan logam. Ada yang nak bagi? Menahan suhu yang tinggi, menahan tindak balas kimia, tahan kakisan, tahan haba, heat withstand, tidak mudah retak, tahan haba, tahan kakisan bahan kimia. Okey. Kita tengok dia punya tu. Sekejap, ada nak masuk ni. Ada yang nak masuk. Mana? Tak ada dah. Keluar balik dah. Okey. So alasan ni. Lengai terhadap bahan kimia ataupun tahan haba dah. Ada tadi yang awak jawab dah. Lengai. Lengai terhadap bahan kimia ataupun tahan haba. Bagi 2. Jangan bagi lebih, bagi 2 cukup lah. Nak bagi lebih tak apa, tapi pastikan yang awak tulis tu betul. Contohnya awak bagi 3, tapi kena betul lah. Dah nak 2, bagi 2 je dah, jangan bagi lebih. Okey, lengai terhadap bahan kimia, tahan haba. Tadi yang jawab, ada yang jawab tadi, dia jawab kakisan tau. Tahan kakisan. Tahan kakisan bahan kimia, tahan kakisan bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia. Tidak melebur tak boleh ni, Rashidah tak boleh tidak melebur. Rashidah Ottoman ada ke student nama Rashidah Ottoman? Ke nama mak dia? Nama mak dia kot. Dialah. Hazirah. Nama Hazirah. Okey. Tahan kakisan ni lengai dah? Lengai. Okey. So 2 reason. Okey, seterusnya. Nyatakan jenis kaca yang digunakan untuk membuat alat radas kaca makmal dalam rajah. Okey, ni jawapan yang biasa ni, kaca borosilikat. Kaca borosilikat. Dalam biasa ni, semua keluar alat radas makmal. Satu lagi, periuk memasak, periuk kaca tak? Bernama Vision ke? Telah Hazirah tanya, mak awak, dia guna periuk apa? Kalau saya guna periuk ni, periuk biasa. Periuk aluminium tu je buat memasak. Ada orang dia guna yang jenis kaca tu. Sebabnya dia tahan haba. Periuk memasak tu reason dia kenapa dia guna kaca ni, kaca borosilikat ni tahan haba lah. Okey. Seterusnya nombor 5. Okey, nombor 5 ni bab garam. Rajah 5.1 menunjukkan satu ciri tindak balas yang melibatkan garam P. Biasanya tak kalau boleh gini je, tengok mana. Okey, nak start mana dulu ni? Sini lah garam P. Garam P tindak balas 1. Panaskan garam P tindak balas 1 dapat solid Q, pekerja Q. Dia bagi hint dah ni. Perang bila panas, kuning bila sejuk. Kemudian ada gas berwarna perang.
Kemudian ada gas oksigen. Jadi awak kena ingat kesan haba ni. Garam P dipanaskan mesti kesan haba. Kesan haba, dua jenis garam je yang boleh yang ada kesan terhadap haba. Garam karbonat dengan garam nitrat. Kalau sulfat, apa lagi? Sulfat, klorida. Ada. Hak tu susah untuk terurai. Kalau karbonat dengan nitrat ada. Kalau karbonat, bila kita panaskan, kita akan dapat gas karbon dioksida. Tapi sini dia bagi hint, gas oksigen. So, mesti garam nitrat lah sini. P ni mesti nitrat. Kemudian kita tengok, Q ni dia kata perang bila panas, kuning bila sejuk. Satu je yang belajar, plumbum dua oksida tak? Ni. Oh, saya jawab terus. Patutnya saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Q tu apa? Q apa? Cik respon, Q apa? Siapa ada nak respon? Q tu apa? Sampai tu saya tengok kuku ada lagi nak masuk. Tadi 30 ni ada 27 ni. Ke ada yang tak boleh masuk? Tak ada respon situ tu. Ada nak tahu jawab? Q tu apa? Perang bila panas, kuning bila sejuk. Kena kenal pasti dulu daripada gambar rajah tu. Kita tak boleh jawab terus gitu. Tak boleh tengok soalan tu, kena tengok dulu. Dekat rajah ni. Q ni apa? X ni apa? Gas perang, kena ingat. Ada nak beri respon? Dia ni jawab lead saja. Lead saja tak boleh dia ni. Kalau lead saja kelabu je, grey je. PBO, 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 PBO. Plumbum dua oksida. Okey, baik. So, yang Q tu plumbum dua oksida. Q. Gas perang. Cuba awak on mikrofon saya nak dengar suara. Gas perang apa? Siapa-siapa on je lah mikrofon sekejap. Nak dengar suara je. Gas perang tu apa? Gas apa? Cuba on mikrofon. Dengar suara je. Alif kah? Alif. Gas perang ke apa Alif? Alif Ikhwan. Ke dia on saja ni. Faiz Haikal dia, Faiz Haikal. Cuba jawab. Cuba buka mikrofon tu sekejap. Dengar suara je. Gas perang tu gas apa? Sudah. Syahrizwan ada? Ada sini ni. Tak ada boleh respon. Gas perang. Wahyah. Isyirah Wahyah. Mau tak tengok muka. Apa gas perang? Wahyah? Tak ada juga. Zulaika. Ada nama sini Zulaika Zuki. Gas perang. Ada? Sudah. Tak ada boleh jawab. Chat dekat chat. Eliana bagi NO2 ni. Nitrogen dioksida. Gas perang tu, nitrogen dioksida.
So sini PBO dah, plumbum 2 oksida, gas peran ni nitrogen dioksida, NO2. Jadi awak kena pastilah ni. Okey, yang bawah ni garam P dengan air dia ada dilarut. Mesti garam terlarutkan. Kata garam P masukkan dalam air, kita dapat larutan aqueous P. Maksudnya hint dia ini adalah mesti garam terlarutkan. Garam nitrat lah dah. Nitrat. Nitrate salt. Semua terlarutkan. Nitrate salt. So, dah dapat dah sini plumbum. Sini plumbum 2 nitrat lah. Plumbum 2 nitrat sini, tidak balaskan dengan kalium adida dapat mendatangkan kuning, larutan S. Mendatangkan kuning ni plumbum 2 adida lah. Sini plumbum 2 nitrat, tidak balaskan dengan kalium adida dapat plumbum 2 adida. Mendatangkan kuning plumbum 2 adida dengan larutan S adalah kalium nitrat. So, boleh jawab teruk ni yang lain ni. Nyatakan nama garam P, plumbum 2 nitrat, garam P ya. Plumbum 2 nitrat. Nama dia nama. Mana? Ni, plumbum 2 nitrat. Ni. Yang ingat bab garam dia boleh jawab soalan ni. Apa jawab ingat tu? Plumbum 2 nitrat. Ni. Okey, nyatakan formula kimia. Ni formula kimia pula. Tadi dia nak nama, ni nama. Nama kena tulis nama penuh. Formula kimia mendatangkan kuning. PBI 2 ni. PBI 2. Jangan bagi plumbum 2 adida awak tulis pula, salah. Dia nak formula kimia. Okey, tuliskan persamaan ion bagi tindak balas 2, persamaan ion. PB 2 positif. Tulis ni. Persamaan ion. Tahu tak tulis persamaan ion ni? Ingat ke tak tahu? Ni, persamaan ion. Bagi tindak balas yang kedua. Ni, tindak balas 2 ni. Persamaan ion tu merujuk kepada pembentukan garam tak terlarutkan. Ni mendatangkan kuning plumbum 2 adida dah. Persamaan ion kita boleh buat ni kalau ikut tindak balas ni untuk pembentukan garam tak terlarutkan. PBI 2. Ataupun awak boleh potong hak asal ni plumbum 2 nitrat tambahkan dengan kalium adida dapat plumbum 2 adida dengan kalium nitrat. Lepas tu awak kembangkan asing. Positif, negatif, positif, negatif. Buat persamaan kimia, seimbangkan, lepas tu ceraikan ataupun pisahkan ion dia tu. Hak sama sebelah kiri dengan sebelah kanan nak panah tu, potong. Hak tinggal, itulah persamaan ion. Okey, sini. Okey, what will happen if the yellow precipitate is heated and cooled again? Ni pun soalan SPM, pernah keluar SPM soalan ni. Lama dulu, pernah keluar. Ni. Okey, so apa yang berlaku dia kata mendatangkan kuning tu larut lepas tu dia muncul semula. Pernah keluar. Pernah jawab dah lah ni. Mana-mana? Bawah dia tak? Okey, sini. Ni, so dia kata mendatangkan kuning larut apabila dipanaskan dan muncul ataupun terbentuk semula apabila disejukkan. Cikgu tak ingat tahun berapa tapi ni soalan SPM lah pernah keluar dulu. 2 markah. So dia kata larut bila dipanaskan dan muncul ataupun terbentuk semula apabila disejukkan. Plumbum 2 adida ni lah. Merujuk kepada plumbum 2 adida tu. Yellow precipitate tu plumbum 2 adida. Mendatangkan kuning ni merujuk kepada PBI 2. PBI 2 tu. Itu. Okey, 2 markah. Okey, yang B. Rajah 5.2 menunjukkan kulit kerang yang boleh dijumpai di pantai Bukit Keluang Besut Terengganu. Kulit kerang mengandungi kalsium karbonat. Kulit Keluang ni. Kulit Keluang. Berdasarkan rajah 5.2, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara kulit kerang dengan asid sulfurik. Dia bagi dah. Kulit kerang kalsium karbonat. Boleh dapat pula asid sulfurik. Tulis sahaja. Ni.
Salin balik je ni. Tulis lah. Kalsium karbonat kulit kerang tambahkan dengan asid sulfurik. Oh, pusing ni. Jadi jauh gitu. Dan mesti seimbang, 2 markah. Persamaan formula kimia dulu kena betul. Kalsium karbonat CaCO3 dia bagi dah saling je. Bagi dah. Asid sulfurik H2SO4 dapat kalsium sulfat CaSO4 H2O CO2. 2 markah semua ni. Okey. Yang kedua, merujuk pada persamaan di 5B1 hitung isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan apabila 15 gram. Okey, hitung isi padu, highlight. Highlight ada tak? Beli ke kedai Ruya. 15 gram kulit kerang. Kulit kerang kalsium karbonat. Berarti nak balas dengan asid berlebihan pada keadaan bilik. Persamaan kimia dia kalau pengiraan apa-apa masalah perhitungan ataupun masalah pengiraan, langkah pertama mesti tulis persamaan kimia seimbang dulu. Mesti ada persamaan kimia yang seimbang dahulu, langkah pertama. Ni ada dah atas ni. Langkah kedua barulah kita hitung bilangan mol bagi bahan ataupun hasil yang maklumatnya ada dalam soalan. So soalan ni maklumat yang ada adalah 15 gram kulit kerang. Jadi kita boleh hitunglah bilangan mol bagi 15 gram kulit kerang ni. Berapa bilangan mol dia? Okey. Soalan tu suruh awak hitung ni CO2, hitung isi padu gas karbon dioksida. So kita boleh kira. Okey, langkah pertama persamaan kimia sudah seimbang, hitungkan bilangan mol. Lepas tu buat perkadaran ataupun kita buat hubungan. Ni 3 markah. Ni markah pertama. Hitung bilangan mol kalsium karbonat. Ni. 1 markah. Okey. Yang ini perkadaran. Tulis ni dapat 1 markah. Markah kedua. Yang ini isi padu. Tulis ni isi padu tu dapat 3 markah. 3 markah. Markah penuh. Ini kena tulis ni. Ni 1 mol kalsium karbonat, 1 mol CO2. Ini perkadaran daripada persamaan kimia yang seimbang. Kat atas ni. Ni 1 mol kalsium karbonat, 1 mol CO2. So kalau bilangan mol kalsium karbonat yang kita ada adalah 0.15 mol, maka bilangan mol CO2 pun sama lah, 0.15 mol. Isi padu gas CO2 0.15 darab dengan 24. Dapat 3.6 desimeter padu. Kok ni dia atas tu. Kena betul. Unit kena betul, unit salah-salah. Unit mesti betul. Unit salah maka salah. Tak dapatlah 1 sini. Okey. Nombor 6. Okey, setakat ni ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada nak tanya 1? Ada nak tanya 2? Ada nak tanya 3? Tak ada. Okey, nombor 6. Nombor 6, ni soalan elektrokimia. Oh, suka soalan ni. Ni saya dah, kalau jawab soalan ni memang titik air mulut ni. Memang wajib keluar lah. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Wallahualam. Tapi memang akan keluar soalan ni, elektrokimia. Tak tahulah bab mana, bahagian mananya. Subtopik mana. Okey. So kita tengok. So dia kata darjah 6.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan natrium klorida 0.01 ni menggunakan elektrod karbon 0.01 ni cair ni. Ada berapa butir kosong? 3 butir kosong cair. Elektrod karbon. X dengan Y. Karbon dah. Larutan natrium klorida. Nyatakan ion yang akan dinyahcaskan di elektrod Y. So kena pasti Y ni anode ke katot? Respon sikit. Y apa respon? Tak ada respon dah. Okey. Y itu adalah anode dah. Kita tengok tak panjang ni anode. Jangan salah pula jangan salah. Sebab tu sambil-sambil awak duk baca buku, awak duk hafal, awak buat latihan, awak ulang kaji tu kena doa itu mesti berterusan, tidak putus-putus. Y anode. X ni katot. Pendek katot. Okey, so soalan dia nak Y. Nyatakan ion yang akan dinyahcaskan di elektrod Y. Ion apa? Ion apa? Y. Anode apa? Anode mesti pilih anion ada. So anion kita ada
Hidroksida dengan klorida. Nak pilih yang mana? Hidroksida ke klorida? Respon. Okey. Hidroksida. Sebab cair dah kita tak ambil klorida. Kalau pekat baru kita ambil klorida. Sekarang ni larutan tu larutan cair. Sebab tu kita ambil ion hidroksida. So ion hidroksida lah. Anode. Y itu adalah anode. Terangkan jawapan anda dalam A1. Terangkan kenapa kita pilih hidroksida. Kita tak pilih ion klorida. Respon. Saya nak baca respon sikit. Dekat chat tu. Itulah tulis respon. Kedudukan lebih bawah dalam SEK. Okey. So kita tengok dia punya ni. Dia tak nak ambil lah skema dia tu. Okey. So kedudukan ion hidroksida. Kedudukan ion hidroksida di bawah ion klorida dalam siri elektrokimia. Ini jawapan dia. Kedudukan ion hidroksida di bawah ion klorida dalam siri elektrokimia. Awak kena tulis dengan lengkap. Mesti tulis dengan lengkap. Ni. Mesti tulis dengan lengkap. Kedudukan ion hidroksida di bawah ion klorida dalam siri elektrokimia. Satu markah. Nyatakan pemerhatian pada elektron X. Apa yang berlaku di X? Apa yang berlaku di X? X itu adalah katok tak? Katok mesti ke ion kan? So ke ion kita ada dua. Ion natrium dengan ion hidrogen. Kita nak pilih yang mana? Ion natrium ke ion hidrogen dekat katok? Nak pilih yang mana dekat katok? Ni, X ni. Hidrogen ke? Okey, hidrogen. So kita pilih ion hidrogen. Maka pemerhatian kita adalah gelembung gas tidak berwarna terbebas ataupun terbentuk. Gelembung gas tidak berwarna terbebas ataupun terbentuklah. Satu markah. Tuliskan setengah persamaan di elektron X dan Y. Berapa markah ni? Dua markah. Dua-dua awak kena tulis. X dan Y. Okey. Apa jadi gini ni? Biarlah tak payah. So saya tutup mula situ. Kita buka sini. Okey. X. Okey. X. Label ni awak kena tulis label ni. Label ni kena tulis. Label tu. So dekat X tu. Mana dah tadi? X tadi. X tadi katok tak? Katok ke yang buat apa skema dia gini ni? Tukar ni. Sini Y ni. Sini X. Cekkan lagi. Okay, Y anode anion, so mesti OH. Y mesti OH. Ni dia apa? Dia rendah ni. Gitu. Ni.
Ya 4 orang hutan minum 2 botol air, otak-otak 4 biji apple. Ni. Ni Y, ni sama setengah. Ni sama setengah. Nah, H positif tambah 2E dapat H2. Ni ada 2 sini ni, 2. Tinggal ada. Mesti seimbang. Dapatlah 2 markah. Ni 1 markah. Y 1 markah, X 1 markah. Okey. So, soalan seterusnya. Dalam rajak 6.1, larutan natrium klorida digantikan dengan larutan kumpulan 2 klorida dan elektrolisis dijalankan selama 20 minit. Nyatakan pemerhatian pada elektrolit. Soalan bagi natrium klorida, kemudian digantikan kepada kumpulan 2 klorida. Okey, pemerhatian pada elektrolit. Pemerhatian pada elektrolit. Saya bagi lah dia punya ni. Dia punya apa? Skema dia. So dia kata, apa tak ada sini ni. Okay. Blue color of solution become pale ataupun warna biru larutan berubah menjadi pudar. Ataupun boleh tulis juga keamatan warna biru elektrolit berkurang. Boleh juga tulis gitu. Jelaskan jawapan anda. Kenapa awak kata keamatan warna biru elektrolit berkurang? Jelaskan jawapan anda. Okey, jelaskan. Kenapa? Okey, kerana ion kumpulan 2 dinyacas untuk membentuk atom kuprum. Dia saya tukar color lah ni, hak warna biru ni, hak bahasa Melayu. Apa dah? Gitu. Copper to ion are discharged to produce copper atom ataupun ion kumpulan 2 dinyacas untuk membentuk atom kuprum. Ataupun kita boleh buat juga kepekatan ion kumpulan 2 berkurang. Kebanyakan awak boleh jawab soalan ni. Cuma tak dapat markah bila awak tertinggal 2 ni. Bila awak tertinggal 2 tu tak ada masalah 1 markah. Ni. Ramai boleh jawab tapi tak ada markah. Sebab apa? Dia tinggal ni. Kepekatan ion kuprum 2 dia nak buat dalam bracket. Ni. So kena buat. Dah. Okey. C. Ahmad mendapati anak kuncinya diperbuat daripada besi telah berkarat dengan menggunakan pengetahuan tentang elektrolisis. Lukiskan rajak untuk menyelesaikan masalah ini. So yang ni dia nak sado ni. Nak sado kunci. Menggunakan logam yang kurang elektropositif lah ataupun yang bawah daripada besi. Ni. Anak kunci telah berkarat. Highlight. Soalan biasa ya ni. Soalan yang dah biasa awak jawab. Okey, so dia kata functional diagram. Hak ni awak boleh tengok dalam, sebab dia tak tulis dalam skema sini. Okey. Boleh cari tak ni? Yang ada gambar ni. Gambar dia lebih kurang ni juga. Lebih kurang ni. Cuma kita tukar lah. Kita tukar apa? Kita tukar ni. Anode tu kita ambil logam. Saya buat sini. Kita ubah ni. Boleh copy tak situ? Ni. Cuma gambar ni je lah. Gambar yang sama. Masih lagi gambar yang sama. Cuma sebabnya dia berapa markah ni? 3. 3 markah tak salah saya sini. Ni dah dia lagi belakang ni. Ni. Cuma awak tukar label ni. Anode ni awak labelkan kuprum. Anode tu. Buatlah sini. Dia tak ni. Kuprum.
Enak. Elektrokuprum. Tu. Hak ni awak buat kunci besi. Sini. Lukis lah kunci besi. Ketok tu kunci besi. Kunci besi. Tapi memang awak kena biasa lukis lah. Ni. Kunci besi. Situ. Kemudian yang dekat bahagian ni larutan apa? Elektrolit. Tengah tulis dekat chat tu. Komen dekat chat awak tu. Larutan apa? Sebagai elektrolit. Saya nak tengok dulu. Saya nak komen. Larutan apa? Bibah jawab kupran nitrat. Weh, dekat pura belah dah. Kupran 2 nitrat dah. Kupran 2 nitrat. Kupran 2 nitrat. Sazrin jawab. Arisha pun jawab. Kupran copper to nitrate solution. Larutan kupran 2 nitrat. Ni. Larutan kupran 2 nitrat. Gitu. Dan ni awak lukis kunci besi lah. Sini jangan lukis rod begini. Baik masuk pula saya nak lukis. Dah? Lukis kunci besi situ. Okey, baik nombor 6. So settle untuk bahagian A. Bahagian B pula. Bahagian B. Nak bincang soalan mana? Ada permintaan? Kumpulan 2 sulfat. Okey, kumpulan 2 sulfat pun boleh. Kumpulan 2 sulfat. Tapi kita biasa guna kumpulan 2 nitrat. Yang biasa guna. Jangan fikir lebih-lebih. Walaupun kumpulan 2 sulfat tu boleh guna. Tapi yang kita biasa guna kumpulan 2 nitrat. Kumpulan 2 klorida apa boleh. Tapi lebih baik guna kumpulan 2 nitrat yang biasa digunakan dalam eksperimen kita ataupun mana-mana soalan yang biasa kita guna. Okey, bahagian B nak soalan mana? 7 ke 8? Respon sikit. Kat pukul 12 ni. Nak masak nasi pula ni. 8. Okey, Kimah jawab 8. Tengok soalan 8. Okey, 8. Sebabnya soalan 7 tu kadang kita nak balas tau. 8 ni acid base. Okey, acid base. So, rajah 8.1 menunjukkan sunar radah bagi 2 eksperimen bagi mengkaji hubungan. Antara kepekatan asid dengan nilai pH. Set 1, set 2. Set 1, 2.0. Asid P 0.01. Set 2, 4.8. Asid Q 0.01. Tengok kepekatan yang sama. Kepekatan yang sama. Asid yang berbeza, kepekatan yang sama. Dengan nilai pH yang berbeza. Tu. Tengok soalan tu. Tafsir dulu gambar rajah yang diberi dalam soalan. Tengok ke hati betul-betul. Ambil highlight tu highlight. Okey, cadangkan nama bagi asid P dan asid Q. Asid P dan asid Q. P apa? Respon. Nak dengar suara sebenarnya ni. Alia ada? Alia Husna. Asid P apa? Awak tak boleh nak ni mikrofon. Tak boleh ada mikrofon ke? Alia kata asid sulfurik. Asid nitrik. Strong acid. Asid hidroklorik. Okey, asid Q. Respon, asid etanoik, asid etanoik. Okey. So, cadangkan nama bagi asid P dan asid Q.
Okey, untuk P ni kita paling mudah lah. Kita boleh bagi contoh asid hidroklorik, asid nitrik. Dua tu. Kalau asid Q kita bagi asid etanoik. Dua-dua tu mesti asid monoprotik. Jangan pula awak bagi asid sulfurik dah. Asid sulfurik tu tak sesuai lah. Sebabnya asid sulfurik diprotik. Sedangkan kita nak bandingkan dengan asid Q tu pula asid etanoik, asid monoprotik. Ya, gu dia tak sama, gu lain-lain tu. Mono dengan di. So, pastikan dia berada dalam kumpulan yang sama. Asid monoprotik, asid P, asid nitrik ataupun asid hidroklorik. Asid Q, asid etanoik. So, kita tulislah nama. Dapatlah 2 markah. Okey, B. Terangkan mengapa nilai pH kedua-dua asid P dan asid Q mempunyai kepekatan yang sama. Terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid itu berbeza. Okey. Ni. P tak ada tak? P asid hidroklorik ataupun asid nitrik boleh juga ni. Atau asid nitrik. Jangan nama penuh lah. Jangan bagi formula kimia saja. Yang ni asid etanoik sahaja. Asid lemah. Ni asid kuat, asid lemah. Jangan jawab P asid kuat, Q asid lemah, salah. Sebab soalan tu nak suruh awak namakan asid. Jadi kena tulis nama dia. Alasan 3 markah, tak ada tak? So dia kata asid Q adalah asid lemah, manakala asid P adalah asid kuat. Asid Q mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, manakala asid P mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ni. Sekejap, salin dulu. Nak salin belakang ke BI dengan BI ni? Sebab campur dua dah. Sekejap. Okey, hak ni. Hak ni kita ambil dulu. Di sini. Okey, asid Q asid lemah, manakala asid P asid kuat. Asid Q mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen rendah, manakala asid P mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey. Ni baru 2 markah ni. Dia nak 3 markah. 1 markah lagi. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Okey, ni awak kena tambah sikit lagi. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah. Semakin rendah nilai pH. Baru dapat 3. Ni 3 markah ni. Okey. Ni 1. Ni 2. Kedua, yang ni ketiga. Untuk dapatkan 3 markah. Okey, bagai. So C. Apabila 0.5 mol zinc karbonat ditambah ke dalam asid P yang berlebihan, pembuatan berlaku. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Okey, asid P tadi kita bagi contoh asid hidroklorik tak? Ambil lah contoh tu. Contoh asid awak bagi tadi. Asid hidroklorik. Pak ni. Ni. Kena betul lah ni. Dia punya apa? Subscript, superscript ni. Ni. Dua markah, betul. Persamaan kimia kena betul 2 markah. Formula kimia betul dan seimbang. Dapat 2 markah. Okey, baik. Kemudian yang kedua. Hitung isi padu gas yang terhasil pada keadaan bilik. Gas apa? Gas CO2 lah. Hitung isi padu gas, tak ada gas lain dah yang terhasil. CO2 sahaja. Ni. Jadi nak tahu, nak hitung gas CO2 ni, kita kena tahu dulu maklumat dia apa. Maklumat daripada soalan tu.
Dia bagi dah 0.5 mol zinc karbonat. Ni 0.5 mol zinc, asid berlebihan, asid P berlebihan. Jadi tulis teguh je dah. Ni. Okey, kita tengok dia punya tu, pengiraan dia. Ni. Gigi tepi tu belakang pula. Yalah. Okey, 12 desimeter padu. Dapat tak 12 desimeter padu? Ataupun saya tunjuk sini dulu. Ni. Bilangan mol CO2 yang dihasilkan 0.5 mol. Kenapa? Sebabnya zinc karbonat ni 0.5 dah. Zinc karbonat 0.5. Jadi CO2 pun sama lah 0.5. Maka isi padu CO2 0.5 darab 24. Dapat 12 desimeter padu. Okey. Huraikan satu ujian kimia bagi mengenal pasti gas yang terhasil. Okey, sekarang ni kita nak kenal pasti gas karbon dioksida. So gas dialirkan ke dalam air kapur menjadi keruh. Gas dialirkan, perkataan dialirkan ni, kata kerja. Kata kerja. Gas dialirkan ke dalam air kapur, bahan kita tu. Kemudian ada pemerhatian. Dia nak ujian kimia. Air kapur menjadi keruh. Ada nak lagi? Ada yang jawab lain tak? Soal tu dah. Kalau gas karbon dioksida. Kita guna air kapur jadi keruh. Okey, yang C. Rajah 8.2 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji sifat gas amonia dalam dua pelarut yang berlainan. Dia lari habis dah ni. Okay, so gas amonia dalam pelarut X ketah litmus bika A, kemudian satu lagi gas amonia dalam pelarut Y ketah litmus bika B. Okay. Kemudian dia bagi dalam jadual 8 ni pemerhatian. Nyatakan nama bagi pelarut X dan pelarut Y. Nyatakan jenis zarah gas amonia dalam bika A dan bika B. Kemudian last kali dia suruh awak bandingkan pemerhatian dalam bika A dan bika B, terangkan jawapan anda. Okey, yang ini kalau gambar rajah ni sebenarnya dia nak tahu peranan air. Peranan air dalam, biasanya peranan air ni dia akan tanya satu dalam untuk asid, satu lagi untuk alkali. Kalau soalan ni untuk alkali lah ni, sebab amonia ni alkali. Kalau asid biasanya dia guna hidrogen klorida, asid. Tapi kalau alkali biasanya kita guna amonia. Okay, kita tengok contoh jawapan. Okay, so bika A, tak ada tak pelarut. Kalau dia ada perubahan ketah litmus, maksudnya dia guna air. Kalau tidak ada perubahan ketah litmus, maksudnya pelarut itu adalah larutan organik. Dia kata ni mana-mana pelarut organik. Contohnya metilbenzena, tetraklorometana. Apa lagi? Metilbenzena, tetraklorometana, ataupun awak bagi contoh alkohol pun tak apa, etanol pun boleh. Apa contoh pelarut organik? Okey. Seterusnya, ditanya jenis zarah dalam bika A dan bika B. Bila dia ada kehadiran air, maka amonia tu dia akan boleh mengayon dengan kehadiran air. Kalau tidak ada kehadiran air, amonia itu dia tidak boleh mengayon. Dia kekal dalam molekul lah amonia. Sebatan kovalen, molekul. Sama juga dengan HCl ataupun asid nitrik. Bila tidak ada air, dia dalam keadaan molekul. Bila ada kehadiran air, barulah dia boleh mengayon dalam air. So dia jenis zarah dia ion lah. Okey. Kemudian yang seterusnya dia suruh awak apa? Yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi dia suruh awak bandingkan pemerhatian dalam bika A dan bika B, terangkan jawapan anda. Okey, bika A. So dia kata bika A change red litmus paper turns blue, while bika B red litmus paper remain unchanged. Okay. Ni kena cerita. When ammonia gas is diluted into water, it is dissociate into a hydroxide ion, while the ammonia gas molecule cannot dissociate in organic solvent. Okay, the hydroxide ion in bika A forms alkaline solution. Bika B did not have any free hydroxide ion. Okay, yang saya tu highlightkan tu kena ada lah tu. Okay.
When ammonia gas is dilute into water, it is dissociate ataupun dia boleh mencerai ataupun dia boleh mengion. It is ionized pun tak apa, dissociate pun boleh ataupun ionized pun boleh. Into hydroxide ion where the ammonia gas molecule cannot dissociate in organic solvent. Okey, itu bika B. Bika mana tadi? Bika A tak? Tak ada ni dia cerita. Okey. Kemudian ada hydroxide ion in bika A forms alkaline solution. Bika B did not have any free hydroxide ion which means it does not show alkaline properties. Jadi kita kena terangkan kedua-dua bahagian tu, bika A dan juga bika B. Okey, yang BM-nya dikata bika A menukarkan kertas litmus merah kepada biru, manakala bika B kertas litmus merah tidak berubah. Apabila gas amonia dilarutkan dalam air, ia mengion. Ni mengion kepada ion hidroksida. Manakala molekul gas amonia tidak mengion dalam pelarut organik. Perkataan manakala ni ada semua ni. Dia kena bandingkan kedua-dua bahagian, dua-dua belah kena cerita. Dia tak boleh cerita sebelah sahaja. Okey, ion hidroksida dalam bika A menunjukkan larutan beralkali. Bika B tidak mengandungi ion hidroksida yang bebas bergerak dan tidak menunjukkan sifat alkali. Dua-dua tu, dua-dua belah. Dalam bika A pun dia cerita, dalam bika B pun dia cerita. Dua-dua kena cerita. Okey. Settle soalan nombor 8. Ke ada lagi? Tengok mana pula ni? Sekejap saya tengok soalan. Okey, settle dah tu. Nombor 8. Okey, nombor 9 ataupun nombor 10 pula. Okey, settle nombor 8. Nombor 9 ke nombor 10? Respon? Pukul 12 lebih dah. Sepatutnya pukul 11.30 kita stop. Ataupun nak stop dulu, kemudian cikgu share sajalah yang secara ni. Share yang soft copy. Boleh? Boleh? Taruh respon ni. Ke masuk nasib belaka dah ni. Okey, saya stop dulu presenting. Stop presenting, nanti yang soalan bahagian C tu cikgu share soft copy ke apa ke. Boleh? Okey, so kita start dulu sampai sini. Nanti kita sambung semula. Apa-apa cikgu up dalam grup. Dan jangan lupa isi kehadiran nanti. Okey, terima kasih daripada cikgu. Wassalamualaikum.